Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ni kita berhimpun di dalam masjid ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita dalam majlis ilmu pada malam ini akan mendapat curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, insyaallah pada malam ni kuliah kita malam ni saya tak baca kitab Mu'minatul Musalli. Oleh kerana kita masih dalam suasana Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak membaca pada malam ini beberapa riwayat hadis tentang bagaimana tuntutan untuk kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana kita duk sambut kedatangan bulan Rabiul Awal, masih lagi lah. Jadi harus kita ingat kita dengan Nabi ini, Nabi tak ada dah zaman kita lah ni. Nabi dah wafat, kita tak jumpa Nabi dah. Tak ada nak bersalam dengan Nabi pun tak ada peluang dah. Kan nak jumpa, nak peluk cium Nabi pun tak ada dah. Cuma tanda ingat kita, tanda sayang kita, tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya memetik daripada himpunan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni lebih kurang ada 40 lebih hadis yang dihimpunkan oleh seorang ulama besar yang bernama Abu Al-Fadl Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Umari Al-Hasani, seorang ulama berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalur silsilahnya daripada keturunan cucu Nabi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Baik, tuntutan selawat ke atas kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni amat penting. Sebab tu selawat ke atas Nabi ni, sebut nama Nabi itu menjadi rukun di dalam sembahyang, kan? Kita dah baca kitab Mu'minatul Musalli, takkan sampai nanti dalam bab bacaan tasyahud akhir tu, kan? Ada wajib kena sebut nama Nabi tu. Kalau kita sembahyang dalam tasyahud akhir tu, kan, tak sebut nama Nabi, Allah tak baca selepas syahadat ini tu, tak baca Allahumma salli ala Muhammad, tidak sah sembahyang kita. Setiap minggu kita main sembahyang Jumaat tu menjadi rukun di antara 5 rukun khutbah. Bila khatib dia naik mimbar nak baca khutbah tu, jangan lupa dia tak baca selawat ke atas Nabi, kan? Dia bakit-bakit Alhamdulillah
baca lupa baca selawat dekat Nabi, hukum khutbah dia tidak sah. Maknanya khutbah ni maknanya tak terpakai, dia buat ulang lagi. Maknanya penting selawat dalam kehidupan ni. Jadi malam ni kita nak tengok, saya nak baca beberapa riwayat hadis tentang bagaimana tuntutan Nabi suruh kita selawat. Adakah selawat yang kita duk baca dekat Nabi ni sampai kepada Nabi? Kita duduk di Tasik Nugok ni, kita duduk di Qaryah, di kampung Tasik Nugok ni, kita selawat di sini. Adakah selawat yang kita duk baca ni, Allahumma salli ala Muhammad ni, tanda kita ingat dekat Nabi ni, tanda kita nak dapatkan, mengharapkan syafaat daripada Nabi ni? Sampai tak selawat kita kepada Nabi ni? Lepas tu pula selawat yang kita duk baca ni, yang kalau kata sampai kepada Nabi, macam mana cara selawat ni sampai? Itu didetailkan dalam hadis yang insya-Allah kita akan baca pada malam ini. Baik. Hadis yang pertama, 3 hadis yang pertama secara umum yang Nabi SAW suruh kita selawat. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi biyawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi biyawmal qiyamah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama, manusia yang paling rapat dengan aku, yang paling utama di sisi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, kata Nabi, ialah aktsaruhum alayya salatan, ialah mereka daripada umat Nabi ini yang paling banyak ucap selawat di atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dalam hidup dia ni dia rajin untuk selawat dekat Nabi ni. Sehari semalam untuk selawat dekat Nabi, siang selawat, petang selawat, malam selawat, sambil duduk saja Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat dekat Nabi ni orang yang paling banyak, kata Nabi, orang tu yang paling hampir, yang aula, yang patut duduk dekat dengan aku nanti, kata Nabi, pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf dengan isnad yang sahih dari jalan Al-Hasan, Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidu qabri 'aidan wala buyutakum qubura wa sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadirin dan hadirat, Nabi kata, la tattakhidhu 'ain, la tattakhidhu qabri 'aidan. Janganlah hampa semua ni, kata Nabi, jadikan kubur aku, kata Nabi, jadi makam aku ni, kata Nabi, jangan kamu jadikan kubur aku ni aidan. Aidan ni asal dia maknanya raya lah, maknanya kita duk suruh apa nama, sambut satu perayaan di makam, di kubur Nabi ni. Nabi larang, Nabi tak bagi. Kita duk pergi puja kubur Nabi ke? Ya, kita akui jasad Nabi itu sendiri ada kemuliaannya, makam Nabi itu ada kemuliaannya. Tapi tak boleh kita dah pergi sembah kubur Nabi, duk puja kubur Nabi, tak boleh. Nabi larang. Nabi kata, la tattakhidhu qabri 'aidan. Jangan hampa semua ni jadikan kubur aku umpama kubur tempat perayaan, tempat sambut, macam umpama kita sambut perayaan, tak boleh. Nabi larang. Kan kita ni biasalah, bila kubur main kubur hak pelik-pelik sikit tu, keramat apa kau mula nak cari pasal kan, nak pergi duduk sambut, nak pergi duduk buh ancak lah, saya duduk balut apa nama. Saya pernah pergi dulu di apa nama, di Melaka, di Pulau Sak sampai di Melaka, tepi pergi di Pulau Sak Melaka kan, di pulau
Banyak kubur yang pelik-pelik, kubur keramat dikatakan ni. Satu tempat saya pergi ke kawasan tu di Pulau Besar ni, ada kubur kubur 7 beradik, 7 puteri apa adalah dia tulis itu. Kamu dulu ni 7 kubur panjang-panjang, tambah tulisan dengan kain putih, ada kain kuning, ada kain hijau, ada macam-macam di kubur ni. Ada nakan hak jadi hidup nak tikam nombor ekor mengapu khurafat. Nabi tak boleh, Nabi larang Nabi bagi. Kubur Nabi pun Nabi larang, apatah kubur-kubur orang lain. Baik. Nabi kata lagi, wala buyutakum kubura, janganlah kamu jadikan rumah kamu semua ni umpama kubur. Kubur ni tempat yang usang, tempat yang orang tak suka duduk, tempat yang orang tak suka nak pergi kubur ni. Rumah kita pun Nabi kata, wala buyutakum kubura, jangan hampa semua jadikan rumah-rumah hampa ni seumpama kubur. Makna tak boleh rumah kita ni kena hiasi dengan benda-benda. Nabi kata, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah rumah kamu ni dengan cahaya, dengan bacaan Quran. Terangilah rumah kamu dengan banyak baca Quran, kata Nabi SAW. Rumah kita ni kita kena hias dengan banyakkan baca Al-Quran. Di samping kita dok mai sembahyang berjemaah yang fardu, mai mengaji di masjid, di rumah kita ni bab sembahyang sunat, bab zikir, bab selawat Quran ni kena baca di rumah kita. Kan? Bila kita baca Quran ni tuan-tuan, di rumah kita ni ada rahmat, turunnya rahmat dalam rumah kita, adanya rasa kebahagiaan dalam rumah kita, ada rasa ketenangan dalam rumah kita ni. Habis-habis penyegan tuan-tuan tak mahu nak baca Quran dalam rumah ni, buka lah CD Quran lah. Dah baca pun tak mahu, buh CD Quran pun tak mahu. Dok kira buka lagu ni ustaz, kagum tuan-tuan. Tak boleh. Nabi kata lagi, wasallu alayya haitsu ma kuntum, ucaplah selawat ke atas aku, kata Nabi, haitsu ma kuntum, walau di mana saja kamu berada, kata Nabi SAW. Nabi habaq pada dalam mana saja kita berada, banyakkanlah ucap selawat ke atas Nabi SAW. Kan kita duduk rumah kita selawat, sambil duduk kereta selawat, sambil duduk motor selawat, sambil duduk motor nak pergi kerja pagi-pagi tuan-tuan, terang nak sampai tempat kerja ni kan 40 minit kita duduk di tasik mogok nak sampai, terang nak sampai kita kerja di belah pulau ni kan, sambil duduk kena jam jalan lagi, daripada duduk maki hak duduk jam tu, baik kita selawat kan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tak mana saja kita berada, kata Nabi SAW. Kan kaum ibu kita, kakak kita ni duduk rumah sambil duduk masak, sambil duduk bersih ikan, sambil duduk basuh beras, sambil duduk mengemah rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata lagi apa dia? Fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya kata Nabi SAW, selawat yang hampa ada baca ni akan sampai kepadaku, akan dipersembahkan, akan dihadapkan kepadaku, kata Nabi SAW. Seterusnya hadis yang ketiga daripada Abdullah ibnu Amr, kata Nabi SAW bersabda, idza sami'tumul mu'adzana faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala alayhi biha 'ashra. ثم سل الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Nabi kata pada dalam hadis ni, Nabi kata, idza sami'tumul mu'adzana faqulu mithla ma yaqul. Nabi kata, apabila kamu mendengar azan, muazzin melaungkan azan, Nabi kata faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Bila kata Allahu akbar, Allah
Begitulah seterusnya. Lepas tu kata Nabi SAW, "Thumma sallu alayya." Kemudian kata Nabi selepas apa dengar muazzin melakukan azan, lepas tu Nabi kata, "Faqulu mithla ma yaqul." Hangpa ucap balik sebagaimana yang muazzin kata, "Allahu akbar, Allahu akbar." Kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu kata Nabi, "Thumma." Kemudian kata Nabi, "Sallu alayya." Selawat ke atas aku, kata Nabi. Ya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala alaihi biha 10. Lepas tu kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan satu selawat kepada aku, ke atas aku, kata Nabi SAW, salatan sallallahu ta'ala alaihi biha 10. Sesungguhnya Allah akan selawat balik ke atas hangpa ni sebanyak 10 kali. Dan kita dengar bila hari Jumaat Tok Khatib Tok Bilal nanti kata kadang Tok Khatib pun baca, "Innallah," ayat Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima." Allah kata apa? Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi SAW. Tambah kita lebih dituntut untuk selawat ke atas Nabi SAW. Sekali kita selawat dekat Nabi 10 kali Allah selawat balik dekat kita. Maknanya Allah selawat tu, kita buka dalam tafsir menyebutkan maknanya Allah menurunkan rahmat ke atas diri kita. Hak kata malaikat selawat tu macam mana? Mana malaikat mohon keampunan. Malaikat selawat tu maknanya malaikat mohon keampunan, malaikat istighfar balik dekat kita ni. Tuan-tuan, sekali kita selawat dekat Nabi 10 kali rahmat Allah turun ke atas kita ni. Subhanallah. Thumma, kemudian kata Nabi SAW kata, "Thumma salullaha lil wasilah." Kemudian Nabi kata, mintalah kepada Allah al-wasilah, supaya Allah kurniakan kepada aku al-wasilah. Kan lepas kita sembah apa nama azan, kita baca doa azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah ila akhirih sampai. Doa azan ni saya nak baca begini elok. Doa azan baca begini elok. Kan kalau baca terus sepanjang juga nak habis. Baca begini elok doa azan. Jangan baca gelang kabut. Nabi kata lepas azan apa semua kita berselawat dekat Nabi SAW kan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah sampai doa azan. Dalam doa itu di antaranya kita minta al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Nabi kata lagi al-wasilah tu yang Nabi kata kemudian kamu mintalah kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada aku ini al-wasilah. Kata Nabi al-wasilah itu fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, al-wasilah itu ialah satu kedudukan di dalam syurga. Manzilatun fil jannah, satu kedudukan di dalam surga, kata Nabi SAW, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah ta'ala. Yang tidak, al-wasilah itu satu kedudukan dalam surga, kata Nabi SAW, yang tidak la tambaghi illa li'abdin min ibadillah ta'ala, yang tidak dikurniakan melainkan kepada seorang hamba Allah dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu kedudukan, satu al-wasilah ni satu kedudukan, satu maqam yang cukup hebat yang Allah kurniakan kepada seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba Allah.
Hanya yang terpilih sahaja. Nabi kata apa dia? Wa arju an akuna ana wa. Aku mengharapkan, kata Nabi SAW, mudah-mudahan al-wasilah itu satu kedudukan yang hebat dalam syurga nanti. Mudah-mudahan ianya dikurniakan. Wa arju an akuna ana huwa. Mudah-mudahan kedudukan itu Allah kurniakan kepada aku, kata Nabi SAW. Faman sa'alallaha lil wasilah, barang sesiapa, kata Nabi SAW, yang memohon, yang minta al-wasilah itu dalam doa tadi, doa azan yang kita minta supaya Allah kurniakan satu kedudukan al-wasilah itu kepada Nabi SAW. Nabi kata orang yang minta macam tu kepada Allah untuk aku al-wasilah itu, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka layaklah dia menerima syafaat aku, kata Nabi SAW. Subhanallah. Tuan-tuan, hebat. Doa azan tu Nabi kata kita baca bagi elok. Kita baca bagi elok. Dalam doa tu kita minta supaya Allah kurniakan al-wasilah, al-fadilah kepada Nabi SAW. Nabi kata orang yang macam tu, yang minta kepada Allah macam tu, kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, nescaya aku akan berikan, layaklah orang tersebut menerima syafaat aku di hari kiamat kelak. Subhanallah, tuan-tuan. Kita mati, dibangkitkan di padang mahsyar, kita mengharapkan syafaat dan pertolongan Nabi SAW. Tak siapa boleh tolong kita, tuan-tuan. Dihimpunkan, dibangkitkan di padang mahsyar, dijumpa Nabi Adam. Nabi Adam, nafsi aku pun tak boleh tolong apa, kata Nabi Adam. Jumpa Nabi Musa kata nafsi. Semua Nabi kata nafsi, tak boleh. Masing-masing disibukkan dengan urusan kita sendiri. Last sekali Nabi akan bagi syafaat dekat kita, tuan-tuan. Kalau kita hidup selawat dekat Nabi pun tak, tuan-tuan. Kita bila kita ingat dekat orang kita sebut nama dia, kita ingat dekat kawan tu kan. Jumpa kawan kita lama tak jumpa dengan mat apa, sebut nama dia. Kan kita dengan Nabi pun macam tu. Kita kata kita sayang dekat Nabi, kita sambut Maulidur Rasul. Kadang-kadang kita jangan jadi sebahagian besar masyarakat hari ini hanya ingat Nabi ni ketika sambut Maulidur Rasul. Ada nak selawat pun pagi 12 Rabiul Awal tu pun muncul kerajaan anjurkan program perhimpunan sambutan Maulidur Rasul. Kalau kerajaan pun tak buat, kan sambut apa pun dah, dengan selawat apa pun dah. Itu pun selawat hari tu bukan salah. Silakan, tak jadi masalah. Teruskan program-program yang baik macam tu. Tapi janganlah kita ingat Nabi ni sekadar hanya pagi belagak 12 Rabiul Awal tu saja. Lepas tu dengan apa, dengan selawat pun dia bungkus, dengan banner-banner tu dia bungkus, dengan selawat dia pun bungkus. Nak jumpa selawat pula tu 12 Rabiul Awal 1436 Hijrah pula. Nah, itu 3 hadis yang pertama. 3 hadis yang kedua ni yang Nabi sebut secara khusus. Nabi suruh kita selawat pada hari Jumaat. Ini 3 hadis yang secara khusus yang Nabi sebut. Baik. Daripada Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamikumul jum'ah fiha khuliqa Adam wa fiha qubir wa fiha an-nafkhah wa fihi as-sa'iqah fa aghfiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Qalu wa kayfa tu'radu 'alayka salatuna wa qad alimta inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya fa nabiyullahi hayyun yurzaqu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata afdalu ayyamikumul jum'ah. Nabi kata hari yang paling afdal bagi hamba ni ialah hari Jumaat. Kita orang Islam dalam seminggu ada 7 hari. Hari yang paling afdal, hari yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim ialah hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni kita kena bagi lebih sikit nak fikir untuk kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat ni adalah hari yang utama, sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari.
Aidil Muslim, hari raya bagi orang Islam. Lepas tu Nabi SAW kata fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat itu kata Nabi SAW diciptakan Adam AS. Wa fihi qubir, dan pada hari Jumaat juga Allah mencabut nyawanya. Wa fihi nafkhah, hari Jumaat juga kata Nabi SAW, wa fihi nafkhah ni maknanya berlaku tiupan sangkakala. Sebelum Allah nak hancur cerita ayat idza zulzilatil ardu zilzala, cerita yang Allah nak hancur habis dunia, nak gulung dunia ni, berlaku yang pertama pada tiupan sangkakala ni, yang Nabi kata wa fihi nafkhah, hari Jumaat berlakunya tiupan sangkakala. Wa fihi sa'iqah, dan hari Jumaat kata Nabi SAW berlakunya hari kiamat. Hari kiamat ni banyak lama, di antaranya as-sa'iqah ni berlaku hari kiamat. Clear tuan-tuan? No? So dah bahas lagi dah, kiamat ni bila lagi ke, lambat lagi ke. Dalam hadis ni jelas Nabi sebut apa dia, wa fihi as-sa'iqah, hari Jumaat ini di dalamnya akan berlakunya hari kiamat. Jelas, clear benda ni. Bila? Itu wallahu alam. Walaupun dulu ada kajian daripada orientalis barat, pengkaji barat ni dia kata kiamat berlaku 2012. Lah 2013. Kan? Lepas tu duduk bahan 2014 lah ni. Kan? Kita pun dah hantar lah Facebook macam-macam buat cerita ni. Tahun 2012 tu kiamat nak berlaku tahun yang dengar khurafat. Kita orang Islam tak boleh pegang macam tu. Kata, cuma dalam hadis disebut kata kiamat ni berlaku pada hari kiamat. Dak ustaz dia kata ni tanda-tanda kiamat besar ni, kata turunnya apa nama Ya'juj wa Ma'juj, apa sebenarnya turunnya apa nama Dajjal, turunnya Imam Mahdi yang turun ke atas dunia ni nak bunuh Dajjal. Lepas tu Imam Mahdi pula memerintah, dia memerintah pentadbiran cukup adil, kerajaan yang cukup adil atas dunia selama 40 tahun. Turunnya pula Nabi Isa apa semua. Tuan-tuan, bunuh Dajjal apa semua ni. Panjang tu ni, lambat lagi ke ustaz ni. Tuan-tuan, dia mudahlah. Kita dah baca tiap-tiap minggu, kita dah ulang baca surah Yasin. Apa nama ayat yang terakhir tu? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak jadikan kiamat ni, kata tanda-tanda besar tu dalam masa tempoh hari Jumaat, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak jadi sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma di pihak kita ni bersedia ataupun tidak. Kan bila berlaku kiamat, macam cerita selalu pernah saya sebut dulu ni kan. Seorang Yahudi Arab Badui mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat ni ya Rasulullah? Bila ni kiamat nak berlaku, bila ni ya Rasulullah? Nabi sendiri pun tak dimaklum, tak diberitahu oleh Allah bila tarikh berlaku kiamat ni bila. Cuma Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis dia, tanda-tanda besar nak berlaku kiamat, tanda-tanda kecil. Alamatul sughra dan alamatul kubra. Tanda-tanda kecil berlaku kiamat dan tanda-tanda besar bila nak berlaku kiamat. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi tarikh bila nak berlaku kiamat ni tidak disebut. Allah pun tak beritahu dekat Nabi. Bila Nabi dengar kata Arab Badui ni tanya Nabi bila berlaku kiamat ni, Nabi tanya balik Arab Badui ni, apa persiapan kamu untuk berdepan bila berlaku hari kiamat? Nabi Arab Badui itu kata, saya ni tak ada apa ya Rasulullah. Dalam hati saya satu benda yang saja mungkin ini. Hak wajib saya buat, hak halal saya buat, hak haram saya tinggal. Cuma mungkin satu benda yang saya rasa mungkin inilah kata Arab Badui yang akan menyelamatkan saya. Dalam hati saya ni saya hanya cinta kepada kamu ya Rasulullah. Bila Nabi SAW dengar kata Arab Badui, dia kata macam tu, Nabi terus kata kepada Arab Badui ni, anta ma'an man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasih ketika hidup di dunia ni. Tuan, kita nak bersama dengan Nabi, banyak akan sebut nama Nabi SAW. Baik. Sama balik hadis tadi. Nabi kata fa'akthiru alayya as-salati fi. Nabi SAW kata maka
perbanyakkanlah dah Nabi kata hari ni, hari Jumaat ini akan berlakunya tiupan sangkakala, hari Jumaat juga akan berlakunya kiamat. Nabi kata fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyakkanlah ucapan selawat ke atas aku pada hari tersebut, kata Nabi. Hari Jumaat Nabi suruh perbanyakkan, lipat gandakan selawat ke atas Nabi SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya kata Nabi SAW, kerana selawat yang apa yang kalian ucap kepada aku ni akan dihadapkan, ma'rudatun alayya, akan dipersembahkan, akan dihadapkan kepada aku, kata Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu alayka wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta. Bila sahabat dengar kata Nabi suruh selawat banyak-banyak hari Jumaat ni, lepas tu Nabi kata selawat yang apa dia ucap ni akan dipersembahkan, ma'rudah, akan dihadapkan, dibawa di hadapan aku, dipersembahkan kepada aku, kata Nabi SAW. Sahabat tanya Nabi, wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta, ya Rasulullah, bagaimanakah selawat yang kami ucap ni akan sampai kepada Tuhan, sedangkan pada ketika itu waqad arimta, sedangkan pada ketika itu Tuhan dah tak ada dah, Tuhan dah meninggal dah. Dan kita lah, kita selawat kepada Nabi, Nabi tak ada dah. Nabi tak ada, Nabi dah wafat dah. Kata Nabi jawab persoalan sahabat tadi, kata Nabi SAW, inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya fa nabiyullah hayyun yurzaqu, sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah mengharamkan ke atas 'alal ardi, ke atas bumi ini, an ta'kula ajsadal anbiya, daripada memakan jasad para nabi. Kata Nabi SAW, fa nabiyullah hayyun yurzaqu, sesungguhnya para nabi ini akan dikurniakan hidup dan dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan para rasul walaupun zahir nampak macam mati, masuk dikuburkan, disimpan dalam perut bumi, hakikat sebenarnya kata Nabi kata Allah mengharamkan bumi ini daripada antakula ajsadal anbiya, daripada memakan jasad para nabi ini, kerana mereka ini para nabi dan para rasul, fa nabiyullahi hayyun, nabi Allah ni hidup, yurzaqu, dan dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pergi bila kita pergi di Mekah ziarah Nabi, kita bagi salam kat Nabi, nanti ada akhirnya akan ada hadis akan disebut tekan macam mana. Di antaranya orang yang hidup hakikat sebenarnya ialah di antara orang yang mati syahid. Orang tidak ada satu kematian yang minta dipulangkan balik ke atas dunia. Orang yang mati lepas tu dibangkitkan, minta dihidupkan balik, hanya orang mati syahid. Kita tengok dah baru 2, 3, 4 minggu lepas dalam YouTube ada Facebook cerita macam mana tribute Ahmad Azam yang satu budak Malaysia yang mati di Turki, umur 20 tahun. Dan Ahmad Ammar ni budak Malaysia, student daripada Malaysia, umur 20 tahun, yang kemalangan dibuyuh dalam Facebook, dalam YouTube, macam mana tribute, macam mana hari mati dia, lepas tu hari dia dimandikan, dikafankan, lepas tu dia disembahyangkan jenazah dia. Nampak cantik dia punya proses kan kematian dia ni. Keistimewaan Allah alam daripada cerita yang kita dengar daripada mak dia, daripada ayah dia, bapa dia ni, Ahmad Azam itu bekas Presiden ABIN Malaysia dulu. Kan? Umur 20 tahun, tuan. Umur 20 tahun baru. Kan? Dia satu student umur 20 tahun yang pergi mengaji ambil kos nak kaji sejarah Islam. Kan, ambil satu kursus sejarah Islam di satu universiti di Turki sana tu. Kan, umur 20 tahun dalam perjalanan pagi itu mengikut cerita rakan-rakan dan ahli keluarga dia ni nak pergi, dia ni duk mengaji dengan seorang ulama besar Turki ni. Syekh Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi.
duduk tadah kitab Tok Syekh, kitab Risalah An-Nur ini sampai kata dia diberi mandat oleh Tok Syekh ni untuk nak bagi tazkirah, bagi kuliah pula kepada student-student Malaysia, Indonesia, Thailand, pelajar Nusantara yang baru sampai nak pergi mengaji di sana. Dia ni nak pergi bagi tazkirah ni menggunakan kitab merujuk kitab Nur Salam tadi, Risalah An-Nur tu. Dalam perjalanan Nabi itu ke Malangan meninggal. Kan daripada start dia meninggal, bawa pergi ke hospital, dia mandi, di kafan apa semua di situ, lepas tu dibawa nak pergi sembahyang dia ni. Kalau mengikut kenal YouTube orang ada hantar post sembahyang apa semua, tuan tengok apa nama wajah dia ni cukup cantik, elok dan ada percikan peluh di dahi dia. Itu di antara yang Nabi sebut, kata di antara orang yang mati dalam keadaan yang cukup baik, ada percikan peluh di dahi dia, kan? Sembahyang di masjid apa nama Ayub itu tuan-tuan, ulama besar penuh masjid tu sembahyang kan. Kita pun tak kenal sangatlah budak ni, tapi penghormatan yang Allah berikan kepada dia sampai macam tu. Bila orang selesai sembahyang apa semua, orang usul mayat dia nak pergi simpan ni tuan-tuan, perkaduk berebut nak usul mayat dia ni. Sampai di tanah di perkuburan tuan-tuan, yang di sana dikuburkan, dimakamkan tak kurang daripada 60 orang sahabat Nabi SAW. Di antaranya siapa dia? Yang dimakamkan di tanah perkuburan tersebut, siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan? Ketika hijrah Nabi SAW, ketika Nabi hijrah tu, bila Nabi sampai ke Madinah tu, sahabat-sahabat Nabi ni yang dikenali sebagai sahabat Ansar ini terima rombongan muhajirin hijrah Nabi sampai di sana, mereka tak berebut nak ajak Nabi bermalam di rumah mereka ni. Akhir ringkas ceritanya, satu unta, kan Nabi kata kalau unta ni berhenti di mana, tentulah aku akan bermalam. Akhirnya unta tu berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Di sana dimakamkan jasad Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ juga diberi penghormatan kepada Ahmad Ammar, salah satu-satunya rakyat Malaysia yang diberi penghormatan oleh apa nama kerajaan Turki untuk dimakamkan di situ. Kan? Selesai apa sama proses pengkebumian apa dia begitu keadaan cukup baik, kan? Ulama besar di sana bisik kepada ayah kepada Allah Yarham Muhammad Ammar, dia kata kamu balik ke Malaysia ni, balik di sana kamu maklum kepada mereka orang-orang di sana, anak kamu ni syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kita mohon satu niat dalam diri kita, ya Allah, kan? Kita mau ada juga macam tu, kan? Mau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan sebaik-baik kesudahan dalam kehidupan kita. Baik. Ini saya tak lajak lagi tuan-tuan, nak 10 minit lagi kan, insya-Allah masuk ni. Baik, itu hadis yang kelima. Hadis yang keempat tentang apa nama, 3 hadis yang kedua tentang Nabi sebut secara khusus tentang hadis tentang selawat pada hari Jumaat. Baik, hadis yang seterusnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya min as-salati fi kulli yawmil jum'ah." يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. Tengok hadis ni. Sekali lagi Nabi kata apa dia? Akthiru alayya min as-salati fi kulli yawmi jum'ah. Nabi kata perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ. Sesungguhnya kata Nabi, selawat yang diucapkan oleh umat aku, kata Nabi, tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, akan dipersembahkan, akan dihadapkan kepada aku, kata Nabi, pada setiap fi kulli yaumi jum'ah, pada setiap hari Jumaat. Selawat yang kita duk baca ni, kata Nabi, setiap hari Jumaat akan dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana aktharuhum alayya salatan, barang sesiapa, kata Nabi, yang paling banyak mengucap selawat, ucap selawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana aqrabuhum minni manzilatan
manzilatan. Kata Nabi SAW, maka dia adalah orang yang paling hampir, aqrabuhum minni manzilatan, orang yang paling hampir bersama aku dalam syurga nanti. Nabi sebut tadi, kalau kita nak kata ada cita-cita dalam diri sebagai umat Nabi ni yang bercita-cita nak bersama dengan Nabi dan di akhirat nanti nak bersama dengan Nabi, nak minta syafaat dengan Nabi, nak duduk dekat bersama dengan Nabi ni, aqrabuhum, Nabi sebut orang yang paling banyak ketika hidup dulu selawat dekat atas aku, kata Nabi, orang tu kata Nabi, aqrabuhum minni. Aqrab ni maknanya rapat. Jadi orang kata rapat dengan Nabi ni dalam surga nanti. Tak mau ke tuan-tuan, offer Nabi tawar dekat kita ni, orang yang paling banyak akan jadi rapat dari tembang Nabi ni. Ingat satu kisah di zaman Rasulullah SAW, satu cerita seorang budak muda ni, yang dia ni cukup punya khidmat dekat Nabi ni. Bila Nabi sampai dekat masjid, dia nanti ambil susun balik, ambil sepatu capang Nabi letak elok-elok. Dia nanti ambil satu bekas yang berisi air untuk bagi Nabi berwudu. Bila Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi untuk menyampaikan tazkirah, nak menyampaikan ceramah, nak menyampaikan ceramah, kuliah dan sebagainya, dia nanti duduk depan Nabi SAW. Bila Nabi dah selesai apa semua ni, Nabi nak keluar, dia nanti keluar dulu. Dia duduk depan, ambil balik capal Nabi letak dia elok, supaya bila Nabi keluar nanti Nabi terus sebelum capal dia ni. Nabi duk perhati budak muda ni. Nabi tanya dia ni, kata budak muda, Nabi kata dekat dia ni, minta dekat aku apa yang kamu nak minta. Aku nak doa dekat Allah untuk Allah perkenankan apa yang kamu hajat. Tuan-tuan, Nabi offer dekat dia ni, kamu minta apa yang kamu nak minta, aku nak doa dekat Allah. Bila Nabi nak doa, tuan-tuan, doa Nabi ni mustajab. Budak ni kata apa dia? Dia tak minta, kata nak minta beli motor, motor besar ke apa ke. Tak ada, tuan-tuan. Dia minta pergi, ya Rasulullah, saya tak mahu apa ya Rasulullah, cuma saya minta satu saja, supaya Tuhan tolong doa supaya Allah jadikan saya ni teman Tuhan dalam surga nanti. Subhanallah, tuan-tuan. Vision budak muda ni menjangkaui alam ukhrawi. Dia tak minta, kata nak minta apa nama Mercedes Brabus ke. Tak ada, kan? Nak minta apa kereta hebat-hebat lah ni, kenderaan hebat. Tak ada. Dia minta supaya, ya Rasulullah, tolong minta dekat Allah supaya jadikan saya ni teman Tuhan dalam surga nanti. Teman ni masukkan apa dia? Tang mana saja Nabi ada, dia akan bersama Nabi. Nabi Jannatul Firdaus, dia pun Jannatul Firdaus, teman Nabi. Ni Nabi kata orang yang paling banyak ucap selawat dekat Nabi, kana aqrabuhum minni manzilatan, orang tu akan menjadi teman aku dalam surga nanti. Tuan-tuan, ni Nabi dah habaq ni. Nabi dah habaq kat kita. Baik, hadis yang saya terus dulu. Hadis yang terakhir tentang bab selawat pada hari Jumaat. Daripada Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, man shalla alayya mi'atan fi yaumil jum'ah wa laylatil jum'ah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hawaijil akhirah wa 30 min hawaijid dunya thumma wakkalallahu bidzalika malakan yadkhulu alayya fi qabri kama tadkhulu alaikumul hadaya inna ilmi ba'da mauti ka'ilmi fil hayati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidang hadirin sekalian, man shalla alayya mi'atan fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah, barang sesiapa yang ucap selawat ke atasku sebanyak 100 kali pada siang ataupun pada malam hari Jumaat, kata Nabi, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, nescaya Allah akan menunaikan baginya 100 hajat. Orang yang dia istiqamah, dia konsisten, tiap hari 100 kali dia selawat ke Nabi. Nabi kata apa dia? Allah akan menunaikan hajat dia 100 hajat.
sab'ina min hawaijil akhirah, 70 daripadanya hajat-hajat akhirat, wa 30 min hawaijid dunya, dan 30 daripada hajat-hajat dunia. Okay. 30 untuk hajat dunia, 70 untuk hajat akhirat. Pasal apa dunia sikit, akhirat banyak? Sebab akhirat ni, dunia ni hidup kita sat dah. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 50 tahun. Akhirat ni kehidupan yang darul baqa, kehidupan yang negeri yang kekal sampai bila-bila. Mana keperluan kita lebih untuk kehidupan akhirat. Sebab tu Nabi kata, wa khudh min hayatika li mautik, pergunakanlah hidup kamu ini untuk mati kamu. Umur yang Allah beri kat kita ni, gunakan sepanjang hidup kita ni untuk kita nak lepas pada kematian kita. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, summa wakkalallahu bidzalika malakan yadkhulu alayya fi qabri. Kemudian kata Nabi, orang yang selawat ni, kata Nabi, dia selawat 100, dia setiap kali dia selawat 100 kali, istiqamah setiap hari Jumaat dia selawat. Dia selawat dekat Nabi SAW, Allah akan sempurnakan bagi dia, Allah akan tunaikan 100 hajat bagi dia, 30 dunia, 70 di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, summa wakkalallahu bidzalika malakan yadkhulu alayya fi qabri. Allah akan hantar, Allah akan mewakilkan satu malaikat yang masuk menemui aku, yadkhulu alayya fi qabri. Ini cerita kata bila kita selawat ni, Nabi tahu ni. Cerita dia bila kita selawat saja, Allah hantar, Allah wakilkan satu malaikat untuk yadkhulu alayya fi qabri, untuk masuk jumpa aku dalam kubur tu. Tu yang hadis yang mula-mula tadi kita baca. Nabi ni, mereka ni tidak mati, malah hidup dan dikurniakan yurzaku, dikurniakan rezeki oleh Allah Ta'ala. Hadis ni pula Nabi kata bila kita selawat saja, Allah mewakilkan satu malaikat untuk jumpa Nabi. Kemudian Allah mewakilkan satu malaikat masuk menemui aku, yadkhulu alayya fi qabri, dalam kubur Nabi, kama tadkhulu alaikumul hadaya, sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang masuk membawa hadiah-hadiah buat kamu. Allahu Akbar. Kan bila kita jumpa seorang, macam kita masuk ke rumah seseorang, kita bawa hadiah nak bagi dekat dia. Macam tu punya duk masuk. Maknanya bila kita selawat ni, selawat kita dibawa oleh malaikat Allah masuk persembahkan di hadapan Nabi dalam kubur Nabi. Ini hadis yang kita baca. Lepas tu kata Nabi SAW, inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati. Sesungguhnya kata Nabi SAW, pengetahuan aku, kata Nabi, selepas kematian aku, inna ilmi ba'da mauti, sesungguhnya pengetahuan aku. Mana Nabi tahu ilmu Nabi itu selepas daripada kematian aku, ka ilmi fil hayati, sebagaimana aku tahu ketika aku hidup dulu. Tuan-tuan, Nabi tahu siapa yang selawat dekat dia, dan selawat itu pun akan sampai kepada Nabi SAW. 3 hadis terakhir, InsyaAllah pukul 9 kita habis. 3 hadis yang terakhir yang Nabi sebut bagaimana selawat itu boleh sampai kepada Nabi, dan Nabi kenal siapa yang duk selawat dekat Nabi SAW. Baik. Daripada Ammar ibn Yasir, berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala malakan a'tahu asma'al khalaiq. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang dikurniakan kepadanya nama-nama makhluknya. Nama kita semua ni dah ada di dalam tangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kita semua ni, tak kira apa nama kita, semua nama kita ni Nabi kata dah berada di tangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kita ni, kata kalau kita mati malam ni kan, nama kita dah ada dah di tangan malaikat ni. Dah ada dah. Kan? Baik, waktu Nabi kita fa huwa qaimun ala qabri idza mutu. Lepas tu kata Nabi SAW, malaikat itu kata Nabi fa huwa qaimun,
sentiasa berdiri ala qabri, di atas kubur aku, kata Nabi, idza mutu, apabila aku telah wafat. Bila Nabi dah wafat ni, malaikat ni sentiasa duduk berdiri di makam Nabi. Yang kita hari ni bila pergi di makam Nabi, pergi di Madinah kan, pergi buat umrah ke, buat haji ke, bila kita pergi ziarah di makam Nabi tu, di sana ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk jaga makam, untuk berdiri di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa ahadun yusalli alayya, tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ucap selawat ke atasku, melainkan ia akan berkata. Siapa berkata? Malaikat yang jaga makam Nabi itu. Bila kita selawat saja, malaikat tu akan terhabaq dekat Nabi. Dia kata apa dia? Ya Muhammad, wahai Muhammad, salla alaika fulan ibn fulanin, wahai Muhammad, fulan ibnu fulan, kata Muhammad bin Dolah contohnya, dia telah selawat ke atas kamu, wahai Muhammad. Malaikat sebut tulis nama ni. Malaikat sebut tulis nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut tulis, wahai Muhammad, salla alaika Muhammad bin Dolah, contohnya lah. Fayusalli ar-Rabb tabaraka wa ta'ala ala dhalika ar-rajul, maka Tuhan mengucapkan selawat ke atas seseorang tersebut, bikulli wahidatin asyra, setiap satu selawat 10 kali. Allah kan selawat sekali lagi diulang dalam hadis. Satu selawat 10 kali Allah turunkan rahmat ke atas diri kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya min ba'idin a'lamtuhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang mengucapkan selawat dekat ke atasku, kata Nabi, di sisi kuburku, 'inda qabri sami'tuhu, aku dengar, kata Nabi. Kan bila kita pergi di Madinah, kita pergi ziarah, sambil dia lalu di makam Nabi itu, assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi kata apa dia? Sami'tuhu, aku dengar dia selawat bagi salam dekat aku ni, kata Nabi. Wa man shalla alayya min ba'idin a'lamtuhu, dan barang sesiapa yang mengucap selawat ke atasku dari jauh, ba'idan, dari jauh. Kita duduk di Tasik Blugok ni, malam ni berapa ramai kita duduk selawat dekat Nabi ni. Dengar nama Nabi, kita duduk selawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu, sebut duduk selawat dekat Nabi ni. Dari jauh, kata Nabi, a'lamtuhu, aku diberitahu mengenainya. Nabi, malaikat akan habaq dekat Nabi siapa yang duduk selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal kita dan Nabi tahu kita selawat dekat Nabi. Allahu akbar. Yang terakhir daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktharus salata alayya fa inna Allah wakkala bil malakan 'inda qabri fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala lidzalika al malak ya Muhammad inna fulan ibn fulanin shalla alayka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah selawat ke atasku. Penutup Nabi sebut apa dia malam ni, saya nak apa? Nabi kata, akthirus salata alayya, banyaklah ucap selawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda qabri, sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewakilkan satu malaikat di sisi kubur aku, kata Nabi. Sekali lagi Nabi ulang, Nabi kata Allah mewakilkan satu malaikat akan duduk di sisi makam di kubur Nabi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alayya rajulun min ummati, apabila seseorang daripada kalangan umat aku ucap selawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lidzalikal malak, maka berkatalah malaikat yang berjaga di makam di kubur Nabi itu, dia kata apa dia? Ya Muhammad inna fulan ibn fulanin shalla alayka. Ya Muhammad, malaikat tu kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kan ni
Kita nak duduk di tasik rukuk hari ni, nama sekian-sekian, ucap selawat kepada kamu. Nabi dimaklumkan oleh malaikat yang duduk jaga di makam dia ni, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak jadi pelik ke tak pelik? Apa nak pelik? Kan? Walaupun jarak kita dengan Nabi ni, walaupun jarak kita dengan makam Nabi ni jauh, kan, puluh ribu kilometer jauhnya, tapi Nabi habaq berapa? 9 hadis dah kita baca malam ni. Nabi habaq kata, aku tahu hampa selawat dekat aku ni, hampa duduk mana pun Nabi suruh selawat, aku tahu selawat aku, hampa dah ucap selawat tu akan dipersembahkan, dihadapkan kepada aku. Tuan-tuan, ni heran apa? Tak selalu sebut, kan? Kita hak duduk di duduk di tasik rukuk ni, anak kita mengaji luar negara ni, dan dia punya canggih punya teknologi pun dah ada ni, tuan-tuan. Kita boleh duduk bersembang dengan anak-anak kita ni, kan, pakai Streamix, video conferencing ni, kan. Rumah kita ada internet, anak kita pun ada internet di sana ni, buat satu kamera video buat video conferencing, buka-buka tu kita boleh bersembang. Anak kita duduk luar negara tu yang jarak berpuluh-puluh ribu kilometer tu, buka internet boleh tengok gambar, kan. Monitor apa dia panggil apa ya, buat plasma pula yang 42 inci tu, besar punya gambar, kan. Boleh tengok anak kita sepi-sepi, nampak jelas tu, sedangkan jarak dia jauh. Nak heran apa ni? Hak benda kata bila kita selawat rukuk ni sampai kepada Nabi tak ada Nabi kenal siapa yang ucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kesimpulannya, gunakan tanda cinta kita kepada Nabi, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, guru salah seorang guru saya semua kita kenal, Syekh Zainul Asri. Ustaz Zainul Asri ni saya duduk mengaji dulu dengan kawan-kawan, kan. Dia ni kalau kita duduk dengar ceramah, ikut ceramah dia, 2-3 patah ceramah, Allahumma shalli ala Muhammad. 2-3 patah ceramah, Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat ni dah macam satu sistem dalam tak mulut dia ni. Cakap 2-3 patah selawat, cakap 2-3 patah selawat. Semua kita kenal. Dulu kami pernah tanya dah, orang biasa mengaji dah panggil Pak Long, kan. Pak Long duduk selawat ni memang duduk ajak daripada kecil ke lagu mana. Dia kata tak tahu lah, anak ni daripada memang dah Allah Ta'ala takdirkan anak ni selawat ni macam dah disistemkan dalam mulut anak. Cakap sikit selawat, tuan-tuan. Saya kalau balik kepada rumah mentua dia ustaz, hari Jumaat saya akan pergi di satu lepas di Masjid Sultan Bahiyah tu. Lepas subuh dia ada kuliah pada syarah kitab hikam di Masjid Sultan. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, lepas-lepas tu, tuan-tuan, sehari tu kira nak selawat kita pun dia semangat. Kesan kita duduk dalam majlis bersama dengan dia yang duduk haji selawat tak putih-putih ni, tuan-tuan. Bila daripada ustaz saya nak balik ke sini ni, duduk panjang jalan tu selawat, semangat kesan daripada duduk dengan dia ni. 3 pagi lepas tu untuk balik. Allahu Akbar. Bila kita duduk bersama dengan dia yang duduk haji selawat, dah ada di sistem mulut dia selawat ni, kita sehari sepanas hari pagi sampai ke malam tu rajin semangat nak selawat ni. 3-4 hari lepas tu kan duduk campur kerana habis, hilang balik semangat tu. Dan penutupnya, kesimpulannya, selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita nak dapatkan syafaat dan pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi sebut sehari 100 kali. Tak mampu 100, buat 70 kali sehari. 100 tu banyak, kalut dengan kerja, kalut dengan macam-macam, 70 sekali sehari. 70 pun banyak saya ni, kalut dengan anak-anak, perempuan kalut dengan nak masak, dengan apa semua di rumah, nak kemas rumah. 50 kali sehari. Macam-macam selawat. Tiap-tiap hari 50. Konsisten, istiqamah. 50 kali sehari. Tak boleh 50 turun, buat 33 kali sehari selawat dekat Nabi ni. Tak boleh 33, buat 10 kali sehari. Tuan-tuan, Nabi kata pada man salla alayya hina yusbih 10, barang sesiapa yang selawat dekat atas aku setiap hari ini sebanyak 10 kali, tak ada banyak, 10 kali, wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, aku wajibkan syafaat aku kepada dia pada orang semua pada hari kiamat pula. 10 kali dah istifa'ati yaumil qiyamah, aku wajibkan ke atas orang tersebut syafaat aku hari kiamat. 10 kali tak boleh, tak payah buat langsung. 10 kali pun tak boleh buat ni karun, tuan-tuan.
puak kita ni, yang kita mengaku umat Nabi SAW kan, bersama dengan perjuangan Nabi nak angkat apa nama martabat Islam semua, tiba-tiba kan selawat tak ada. Lepas tu teringin nak dapat syafaat Nabi, teringin kata kita ni nak Nabi kenal kita di padang mahsyar nanti. Selawat sekurang-kurangnya balik main malam ni sebelum tidur, ingat hari ni tu selawat ke tak lagi, selawat dulu. Start malam ni, kalau sebelum ni kita duduk rajin tak berapa nak selawat, habis-habis tak ada, sehari semalam bagi dan juga 10 kali. Nabi kata wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, aku wajibkan ke atas orang tersebut syafaat aku di hari kiamat. Mudah-mudahan tuan-tuan, sampai bagi umur yang ada dalam hidup kita ni, perbanyakkan tak selawat. Sampai ingatkan dari saya, sidang hadirin yang ada, nah kita sayang Nabi, kita teringin nak berkuat Nabi, kita nak dapatkan syafaat dan pertolongan daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan kesempatan umur yang ada, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah sentiasa jadi amalan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka